Hakim.tv menyatukan umat global. الحمد لله رب العالمين يتيح لعباده مواسم المغفرة ويعرضهم لنفحات جوده ليرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم. أحمده على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-10 bulan Ramadan. Selari dengan bulan Ramadan yang berkat ini, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkukuhkan pengabdian diri kita kepadanya, dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca. Muslimin yang dirahmati Allah, tarikh 17 Ramadan merupakan satu tarikh yang selalu diperingati oleh umat Islam. Pada tarikh inilah masjid dipenuhi dengan ceramah nuzul Al-Quran, dan media massa, surat khabar serta televisyen tidak akan terlepas menyebarkan berita serta rancangan atau kuliah sempena memperingati nuzul Al-Quran. Memang benar bahawa setiap Muslim sepatutnya memperingati tarikh penurunan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan penjelasan bagi umat manusia, menjelaskan kepada mereka yang halal dan yang haram, peringatan dan hukum hakam, serta pembeza antara yang hak dan yang batil. Dengan demikian, Al-Quranlah yang seharusnya memandu dan memimpin kehidupan umat manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, sempena nuzul Al-Quran, marilah kita dengan penuh iman dan taqwa bermuhasabah diri kita. Apakah kita selama ini telah mengambil Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Atau selama ini kita hanya beriman dengan sebahagian dari Al-Quran? Atau telah mengabaikan Al-Quran? Apakah selama ini Al-Quran telah benar-benar kita jadikan petunjuk, sumber hukum, sekaligus sebagai penyelesai kepada segala masalah kehidupan kita? Atau sebaliknya, malah kita meninggalkan dan mencampakkannya? Berdasarkan pemerhatian mimbar, kebanyakan kita berusaha
menjaga jasad Al-Quran. Kita tidak akan meletakkan Al-Quran di lantai atau di kerusi atau lain-lain tempat yang kita rasakan tidak sesuai. Kita akan marah jika mendapati sesiapa saja yang tidak menjaga Al-Quran. Kita turut sensitif dan merasa amat marah apabila mendengar dan melihat Al-Quran dipijak, dibakar atau dibuang dalam tandas. Kita juga tidak akan berdiam diri jika Al-Quran dihina, diremeh atau dipermainkan dalam apa bentuk sekalipun. Kita memang akan menjaga kemuliaan Al-Quran dari segala bentuk penodaan dan pemalsuan. Sebenarnya segala usaha ini sangat baik dan memang sudah menjadi tugas dan kewajipan kita yang harus kita tunaikan. Bagaimanapun kita amat merasa kesal terdapat umat Islam berusaha untuk menjaga jasad Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami isi kandungannya dan menghayati hukum hakamnya. Umat Islam marah apabila Al-Quran dihina, tetapi mereka sendiri seolah-olah seperti menghina Al-Quran atau menepikannya dengan tidak mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Mimbar juga amat bimbang terdapat di kalangan umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai perhiasan, disimpan baik-baik di rumah dan hanya digunakan untuk hal-hal yang berunsur mistik. Misalnya menjadikan sebagai tangkal azimat, pelaris, penolak balak, pengusir hatu syaitan dan sebagainya. Mereka juga lebih suka mengambil Al-Quran sebagai sebuah kitab magic yang boleh menguntungkan jualan, memurahkan rezeki, berobat, menghalau hantu dan pelbagai kepentingan peribadi yang lainnya. Muslimin yang dirahmati Allah, memang ingin mengingatkan kita semua bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, malah lebih dari itu. Membaca Al-Quran adalah ibadat sunnah dan insya-Allah kita akan beroleh pahala kerananya. Tetapi mengamalkan isi kandungannya adalah wajib. Dan sesiapa sahaja mengabaikannya, maka ia telah melakukan kesalahan dan boleh sampai ke tahap berdosa besar. Siapa sahaja yang tidak mengamalkan dengan apa yang telah diperintahkan, maka azab Allah akan diturunkan atau menantinya di akhirat. Bagi mereka yang tidak memikul amanah Allah yang telah diturunkannya melalui Al-Quran, maka Allah telah membuat satu perumpamaan yang hina ke atas mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maksudnya, bandingan orang yang dipikul kepadanya kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, samalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab besar. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat ketentuan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghina kaum yang tidak memikul tanggungjawab melalui wahyu yang diturunkannya dengan perumpamaan seperti keledai. Bayangkanlah jika ada orang yang mengatakan kepada kita, anda ini seperti keledai, apakah perasaan kita? Apalagi yang menyatakan seperti itu ialah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan keredaan dan keampunannya. Orang yang benar-benar beriman, bertakwa dan mengharapkan redha Allah sudah tentu akan merasa takut dan gemetar akan perumpamaan tersebut. Memang suka mengingatkan bahawa sesungguhnya peluang untuk menghayati Al-Quran serta mengambil pedoman di dalamnya adalah kewajipan umat Islam sendiri. Persoalan besar di sini ialah apakah jawapan kita apabila Allah Subhanahu wa taala melontarkan soalan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Seperti di dalam ayat 101 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Maksudnya, dan bagaimana kamu akan menjadi kafir?